الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وحفظا قويا وعملا متقبلا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا ويرزقنا إخلاص في النية والقول والعمل. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala bertemu lagi kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada kita pahala yang besar dengan kehadiran kita dalam majlis ilmu pada tengah hari ini. InsyaAllah kita sambung perbahasan kita yang kita dah tertangguh, iaitu perbahasan tentang sifat-sifat huruf. Baik, untuk admin buka sifat-sifat huruf di bawah lagi. Ada? Baik. Baik, dahulu kita dah bahaskan tentang makhraj huruf, dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambunglah perbahasan kita tentang sifat-sifat huruf. Baik, kalau tengok pada slide itu tertulis sifat-sifat huruf. Jadi kita dah sebutkan, jadi kat sini sebelum tu, jadi kat sini mungkin line teruk sikit sebab sini Ustaz dekat Pahang, jadi hujan lebat. Jadi mungkin akan ada gangguan, mungkin akan terputus ataupun kamera dan sebagainya lah. Baik, jadi kalau perlu kepada ulangan ataupun sebagainya, mungkin boleh chat lah di ruangan mesej, insyaAllah. Baik, jadi setiap huruf ada sifatnya. Jadi kita dah sebutkan dahulu bahawasanya makhraj huruf, yang ini tempat keluar huruf. Kita dah sebutkan bahawasanya di sana ada tempat keluar huruf, dan huruf-huruf ini juga sebenarnya dia ada sifat-sifat bagi dia. Maknanya walaupun kita dahulu ada tempat-tempat yang berkongsi huruf padanya. Ini tempat keluar huruf, contoh huruf halqum. Dia huruf halqum, huruf kerongkong, dia ada dia ada 6. Walaupun dia ada 6, dia pecah lagi 3. Walaupun dia berkongsi, maknanya dia sama tempat keluar, tapi penampilan, cara dia keluar tu tak sama. Walaupun daripada punca yang sama, tapi penampilan ataupun cara keluar dia, image dia, sifat dia tu tak sama. Jadi setiap huruf dia ada tempat makhraj dia, dia ada tempat keluar dia, dan dia ada sifat-sifat yang ada padanya. Jadi setiap huruf, kata ulama, setiap huruf ada sifatnya. Setiap huruf berhimpun padanya 7 sifat. Setiap huruf ni dia ada padanya 7 sifat. Apakah sifat-sifat yang ada pada huruf tersebut dan berapakah bilangannya secara umum? Maka sifat-sifat tu nanti kita akan jelaskan. Jadi kata pengarang, ada 5 sifat. Ada 5 daripada sifat-sifat tersebut mempunyai lawan. Maka kalau ia berserta dengan lawannya jadi 10. Maka dia ada 10 sifat yang ianya saling berlawanan. Asalnya dia ada 5 sifat, kemudian lawan dia ada 5 lagi sifat. Jadi keseluruhannya 10 sifat lah. Maknanya kalau dah mengambil 5 sifat ni, maka dia tak mengambil sifat lagi 5 ni.
Nanti dijelaskan. Dan ada 7 lagi sifat yang mana ia tidak ada lawan. Yang mana dia tidak ada lawan. Mana sifat dia tak ada lawan bagi dia. Jadi sifat huruf ni dia terbahagi pada 2. Sifat yang ada berlawanan dan sifat yang tak ada berlawanan. Sifat yang ada berlawanan tu dia ada 10. Dan sifat yang tak ada berlawanan tu ada 7. Maka apa dia nanti dijelaskan di bawah. Okay, baik. Next. Jadi sifat-sifat yang ada lawan. Sifat-sifat yang ada lawan kita dah sebutkan ada 10. Maknanya 5 lawan 5. Bukan 5 lawan. Maknanya 5 sebahagian ambil 5 bahagian, sebahagian lagi ambil 5 sifat yang lain. Baik, yang pertama, sifat-sifat yang ada lawan. Yang pertama, sifat al-jahru. Al-jahru maknanya dari sudut bahasa iklan ataupun menjelaskan. Maka dinamakan huruf-hurufnya itu majhurah. Yang dijaharkan. Disebabkan jelasnya ia. Dan disebabkan kekuatannya, kekuatan huruf tu lah. Dan disebabkan ia menegah nafas yang banyak daripada keluar bersama-samanya. Ini maknanya al-jahru. Al-jahru ni maknanya nafas dia tersekat. Nafas dia tertegah daripada keluar banyak bersama-sama dengan. Itu adalah al-jahru. Kenapa kata ulama? Ada huruf. Bila kita melafazkannya, maka ia lebih banyak bergantung kepada nafas berbanding makhraj. Dan ada huruf yang ianya lebih banyak bergantung kepada makhraj, lebih daripada nafas. Huruf yang bergantung lebih pada makhraj, ia lebih kuat. Maka ia terdiri daripada huruf-huruf yang jahar. Maka huruf jahar ni huruf yang dia bergantung kepada makhraj. Bunyi itu dia bergantung kepada makhraj. Lebih kuat. Dan sekiranya ia lebih banyak bergantung pada nafas, maka ia terdiri daripada huruf hamas. Apa dia nanti kita akan sebutkan. Jadi mungkin orang yang pertama kali dengar dia tak faham apa sebenarnya nak cakap ni. Baik. Kita tengok slide yang seterusnya. Lawan bagi al-jahr. Lawan bagi al-jahr adalah al-hamas. Al-hamas. Jadi huruf bagi al-hamas adalah fa, ha, tha, ha, shin, shin, kha, sad, sin, kaf, ta. Fahathahu syakhsun sakat. Maka huruf-huruf ini adalah huruf al-hamas. Apa dia al-hamas? Dia bergantung lebih banyak kepada kepada nafas. Maknanya apa? Kalau kita sebutkan huruf-huruf ini, lebih banyak angin keluar daripada huruf tu. Kalau al-jahr ni dia tersekat sikit. Contoh, bila kita sebut huruf fa, contoh, cuba kalau kita buat huruf fa, kita akan bunyikannya sekali dengan nafas. Dengan angin. Fa, fa. Dia tak akan bunyi fa tu tanpa ada angin. Fa, fa. Tak, dia mesti kena beriringan dengan angin. Contoh kita sebut fa. Kan, mesti bunyi angin. Kan. Bukanlah banyak, tapi mesti ada angin. Macam tu juga dengan huruf ha. Ha, dia tak terlalu tekan sangat dekat, dia tak tersekat sangat dekat tempat makhraj tu. Dia lebih banyak kepada angin. Ha, ha. Sama juga huruf tha, pun kita guna angin. Tha, ha, fa, sha, kha, kha, sa, ta, ka, ta. Macam itu. Jadi ini adalah semua huruf daripada al-hamas. Maka tengok di situ, selain huruf-huruf ini, ia adalah huruf jahar. Maka
ingat salah satu huruf-hurufnya, maka selain daripadanya dimasuk kategori sifat al-jahr. Jadi apa-apa yang selain daripada huruf-huruf al-hamas ni, maka dia masuk dalam huruf al-jahr. Dia masuk dalam sifat al-jahr. Baik, dari sudut bahasa adalah sembunyi. Dinamakan huruf-hurufnya itu al-mahmusah disebabkan lemahnya ia dan keluarnya nafas dengannya. Maknanya dia tak kita sebut. Bila kita nak melafazkannya dia tak berapa Dia mesti akan bocor sikit angin. Dan sebahagian daripadanya lebih lemah daripada sebahagian yang lain. Contohnya sad dengan kha ia lebih kuat daripada yang selainnya. Maknanya kha dengan sad ni dia kurang angin sikit daripada yang lain. Tapi dia tetap masih lagi dalam kategori sifat al-hamas. Jadi mesti sifat-sifat ni mesti kita kena buat lah waktu kita melafazkan huruf tu. Fa, mesti bunyi dia fa. Baik, kemudian seterusnya asyiddah. Sifat yang seterusnya. Maka semua untuk bahagian yang ada lawan ni, untuk bahagian yang ada lawan, 5 yang ada lawan ni, semua sifat dia ada baginya. Semua sifat pula, semua huruf akan ada 5 sifat daripada 10 sifat ni. Dia tak akan ada yang tak ada. Tapi kalau sifat yang tak ada lawan, maka huruf-huruf ni mengambil beberapa sifat sahaja daripada sifat-sifat tersebut. Adapun sifat yang ada lawan ni, semua huruf akan ada 5 sifat daripada ni. Semua huruf. Kalau dia bukan jahar, dia akan masuk al-hamas. Jadi mesti semua tu sekali dia akan ada sifat daripada 5 ni tadi. Dia tak akan keluar. Baik, seterusnya asyiddah. Asyiddah. Sifat yang seterusnya adalah asyiddah. Syiddah lawannya rakhawah dan juga at-tawassut. At-tawassut. Jadi ada sebahagian ulama dia samakan tawassut pun dalam rakhawah. Tapi kita ambil pendapat yang membezakan jugalah. Dia ada satu lagi at-tawassut. Baik, jadi asyiddah ni apa? Sifat asyiddah ni apa? Dari sudut bahasa, maknanya quwwah, kuat. Dan dinamakan huruf-huruf ini syadidah. Kerana apa? Kerana suara tidak memanjang. Suara tak memanjang bersamanya. Itu makna asyiddah. Baik, kemudian huruf-huruf syiddah ini huruf yang kuat. Huruf-huruf syiddah adalah alif, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Itu huruf syiddah. Dia syiddah ni dia kuat. Dia tidak memanjang bersamanya. Maksud memanjang ni maknanya dia tidak beralun, dia tidak lembut. Dia tak lembut. Contohnya kalau kita sebut huruf alif, jim, dal ni bila kita matikan dia, contoh aj, ad, aqa, ata, ab, ak, at. Dia sekejap, dia tak memanjang. Tapi kalau kita selain daripada ni, contoh kita buat yang bukan syiddah, maka dia akan memanjang sedikit. Contohnya al, dia tak baca al, am, tak. Dia mesti akan ada panjang sedikit. Al, tu ada. Apa lagi? Selain daripada itu,
Contohnya as. Kemudian apa lagi? Akh. Dia akan memanjang bersamanya. Dia bukan terhenti macam itu. Kerana dia bukan syiddah, dia bukan terlalu kuat sehingga dia akan ada kesan memanjang daripadanya itu. Jadi huruf itu dia ada sifat yang dia akan memanjang sedikit. Tapi bukanlah memanjang tu maknanya ada harakat, bukan. Bukan. Ini sifat yang hasil daripada huruf tersebutlah, sifat yang ada pada huruf tersebut. Kemudian tengok seterusnya, ada huruf di antara syiddah dan rakhawah, iaitu at-tawassut lah. Iaitu lam, nun, ain, mim, ra. Dia ada 5. Ini tawassut. Tawassut pertengahan lah. Jadi dia tak terlalu lembut sangat, dia tak terlalu kuat sangat. Jadi lan Umar. Lan Umar. Baik, seterusnya ar-rakhawah. Rakhawah ini dari sudut bahasa dia al-lin, lembut. Dari sudut bahasa ia adalah lembut. Dinamakan sebagai rakhawah disebabkan berlalunya suara supaya lembut ketika menyebutkannya. Dia tak terlalu keras, dia lembut je. Maknanya dia, huruf itu dia akan keluar dengan cara yang lembut, dia tak tertahan, dia tak keras. Dia tak macam huruf yang syiddah tadi. Contoh kalau kita sebut qa, aqa, kan? Dia tak sama kalau kita sebut aqa, keras, dengan as, as. Contoh an, al. Jadi dia lebih tersekat sikit untuk syiddah ni, dia lebih kuat. Kuat dari sudut huruf itulah. Huruf itu. Jadi huruf-hurufnya kita dah sebutkan tadi. Maka kalau huruf itu masuk dalam kategori sifat syiddah, maka lawan daripada huruf-huruf itu adalah masuk dalam dalam rakhawah dan juga dalam tawassut. Baik, seterusnya sifat isti'la. Isti'la ni pada bahasa ia bermakna angkat, mengangkat. Ada huruf yang kena kita buat angkat. Baik, apa nama dia, istilah dia apa? Dinamakan ia dengan isti'la kerana diangkatnya lisan. Lisan ni lidah lah. Diangkat lidah ke langit ketika menyebutnya. Bila mana menyebut huruf isti'la, lidah kamu akan diangkat ke langit. Lawannya istifal. Istifal ni dia rendah lah. Yang ni tak diletakkan ke langit. Contohnya huruf kha. Tengok bila kita sebut huruf kha, lidah kita automatik dia kena angkat ke langit. Menyongkit sikit. Sa, da, gha, ta, qa, za. Jadi walaupun tengok walaupun huruf za tempat keluar ni sama dengan zal. Zal dengan sa. Tapi zal dengan sa sifat dia tak sama dengan za. Za dia kena tebal sebab dia isti'la, lidah kena angkat langit. Za kena angkat. Kalau zal biasa je. Zal, sa biasa je. Tapi kalau za tempatnya keluar sama, lidahnya keluar juga dekat lidah, dekat gigi tu. Tapi kena za. Macam itu. Baik, lawan bagi isti'la adalah istifal. Pada bahasa istifal, ia bermakna merendahkan. Dinamakan hurufnya mustafilah. Huruf yang direndahkan. Kerana apa? Kerana rendahnya dan dibawahkan lidah daripada langit ketika menyebut huruf-hurufnya. Direndahkan lidah ke bawah
Setiap huruf selain huruf isti'la itulah huruf istifal. Maka selain daripada huruf isti'la tadi tu, huruf isti'la tu ada 7. Maka selain daripada itu semualah istifal. Rendah je. Lidah tu tak perlu ke lelangit mana. Contoh ya. Dia angkat juga tapi dia tak dia yang ni bukan angkat. Dia tidak seperti isti'la. Contoh yang lain lah. Huruf-huruf dalam tu kha, sa, da, ghin, ta tu. Selain daripada tu apa? Contoh ba. Ba tak perlu angkat lidah. Maka bunyi ni tak ada perlu angkat lidah. Ta, ha, apa lagi? Ja, ja. Biasa je. Dia tak perlu menyongkit lidah tu. Jadi huruf isti'la ni huruf-huruf yang akan bunyinya tebal. Bunyinya tebal. Lepas tu, kalau kita sebut huruf-huruf ni, dia special sikit. Contoh kalau biasanya kalau fathah, kita bunyi akhirnya dengan a. Tapi huruf yang isti'la dia tak habis dengan a. Dia akan habis dengan o. Kan contoh, patutnya kha lah, kha. Tapi kha, kha. Patutnya sa lah, sa. Tapi dia sa. Da, dia da. Dia sebab dia angkat maka dia baru keluar isti'la dia tu jadi dia bukan akhiri dengan huruf dah kita kata. Dia tebal. Bila tebal dia dalam kategori sifat yang ada isti'la. Jadi huruf-huruf ini ni secara praktikalnya orang bila baca huruf-huruf ini kadang-kadang dia buat sifat-sifat ni tapi dia tak perasan huruf itu yang dia sebutkan telah mengandungi sifat-sifat huruf ini. Dia dah pun bila dia sebut huruf tu, makhrajnya dah betul, sifat-sifat hurufnya didatangkan sekali. Tapi cuma dia mungkin tak perasan sifat-sifat huruf yang dia buat bunyi itu sebenarnya apa benda. Tu apa dia. Dia tak tahu. Tapi sebenarnya dia dah buat betul. Tapi bukan maknanya semua dia betul, ada yang dibuat tak betul juga. Baik, seterusnya itbaq. Huruf sifat yang seterusnya adalah itbaq. Itbaq pada bahasa bermakna ia melekat. Melekat. Dinamakan hurufnya muntabiqah. Yang melekat. Kerana apa? Kerana melekatnya sebahagian daripada lidah kepada lelangit ketika menyebut huruf-hurufnya. Dia bukan angkat sahaja tapi dia melekat. Dia kena lekatkan bahagian lidah tu ke lelangit. Melekatkan. Dia bukan sekadar angkat tapi dia melekatkan supaya dapat bunyi tu. Contoh huruf-huruf dia itulah 4 tu. Sad, dad, ta, dha. Al-intibaq ataupun itbaq, terdapat bahagian yang besar yang melekat dengan lelangit. Bukan sedikit sahaja. Seperti hujung lisan ni lidah. Bukanlah ia bahagian kecil lisan yang menyentuh lelangit. Jadi itbaq ni dia bahagian besar. Dia sebahagian besar daripada lidah tu akan melekat kepada lelangit. Dia bukan sekadar sentuhan sikit daripada hujung lidah. Tak. Dia banyak. Jadi sebab itu kalau orang dia sebutkan huruf dad, dia tak jadi dad, dia jadi da. Dia akan jadi huruf dal. Da. Kenapa da? Sebab dia tak buat itibaq ataupun intibaq. Dia tak buat itibaq. Maknanya lidah dia tu macam ni. Dia macam tu saja. Sedangkan dia kena angkat lagi. Dia punya lidah dia tu supaya melekat dekat bahagian langit tu baru menghasilkan bunyi yang tebal. Contoh da. Kalau tak dia akan jadi waladdallin macam tu.
Tapi kalau dia buat itbaq, dia melekatkan banyak di lidah dia tukar di langit, dia akan jadi bunyi dia tebal. Waladha waladhdallin. Macam tu. Baik, lawan bagi itbaq adalah infitah. Infitah. Infitah itu apa? Infitah pada bahasa bermakna perpisahan. Dinamakan hurufnya munfatihah. Yang dibukakan, yang dipisahkan kerana terbukanya barang yang di antara lidah dan lelangit ketika menyebut huruf-hurufnya. Contoh nun ialah huruf infitah. Walaupun hujung lidah bersentuhan dengan lelangit, nun kan kita sebut nun, bersentuhan dengan lelangit. Jadi walaupun bersentuhan nun itu, tapi di antara lidah tu dengan lelangit dia ada ruang lagi yang tak kena. Maknanya ada bahagian daripada lidah tu yang terbuka yang tak kena kepada lelangit. Tapi kalau itbaq, banyaknya lidah yang terbuka tadi tu dia kena kepada langit. Dia tak terbuka. Contoh sebut nun, kita sebut nun tak tebal. Tak boleh. Jadi nun itu dia infitah, dia terbuka. Maknanya terbuka terpisah ni maknanya lidah dia tidak melekat dalam banyaknya lidah, bahagian lidah tu banyaknya tu tak melekat ke bahagian langit, dia lebih kepada terbuka. Baik, kemudian seterusnya al-izlaq. Al-izlaq, perkataan zalq daripada pada bahasa bermakna hujung. Dinamakan huruf muzlaqah. Dinamakan hurufnya muzlaqah yang dihujungkan kerana keluarnya sebahagian huruf-huruf itu daripada hujung lidah dan sebahagiannya daripada hujung bibir. Jadi contohnya apa kat situ? Sebahagiannya keluar daripada hujung lidah. Ra, lam, nun. Mana izlaq ni bunyi dia, sifat bagi huruf itu keluar daripada sifat huruf itu berada di hujung tu. Contohnya apa? Contoh dekat sini ada dua dia bagi. Sebahagiannya keluar daripada hujung lidah, sebahagiannya keluar daripada hujung bibir. Ra, kan kita getarkan tu. Ra, la, la, na, kan. Itu daripada hujung lidah. Kemudian fa, mim, ba. Maka huruf-huruf ini dihujungkan, maknanya sifatnya tu dekat hujung tu. Hujung-hujung lidah dia tu. Fa, ma, ba. Yang ni bukan lidah lah, yang ni bibir lah. Fa, ma, ba. Jadi lawan bagi izlaq ialah al-ismat. Dinamakan huruf ismat kerana tertegahnya daripada tunggalnya. Ini huruf-huruf ismat tidak tersusun daripada perkataan-perkataan bahasa Arab yang 4 atau 5 melainkan satu huruf atau lebih, ialah huruf izlaq. Maknanya yang ni nanti Ustaz akan cek balik. Ustaz, di sini Ustaz KIV dulu. Ustaz rujuk balik. InsyaAllah nanti minggu depan Ustaz terangkan balik sebenarnya, insyaAllah. Yang ni huruf bahasa Arab yang 4 atau yang 5 huruf. Nanti minggu depan insyaAllah Ustaz akan terangkan balik sebenarnya, insyaAllah. Di kat sini Ustaz takut tersilap untuk terangkan.
Baik, jadi lawan bagi izdak itu ismat, nanti ismat kita akan jelaskan pada minggu hadapan insya-Allah taala. Jadi kita dah selesai bahaskan 10 sifat yang ada lawan. Maka 5 sifat yang 5 sifat huruf-huruf ini akan ambil 5 sifat daripada 10 sifat ni. Dia tak ada dia tak ada huruf yang mana dia hanya ambil 3, 4 tak. 5 sifat daripada 10 ni akan ada pada setiap huruf-huruf yang ada. 5 sifat lagi tu akan ada pada selain daripadanya. Mana kalau sifat yang pertama contoh al-jahar. Al-jahar itu diambil oleh huruf ini, maka huruf ini tak akan mengambil pula lawan bagi al-jahar. Iaitu al-hamas, dia tak akan ambil. Dia tak akan ambil. Jadi kalau dia dah ada jahar, maka dia tak ada hamas. Kalau dia dah ambil syiddah, dia dah tak ada rakhawah. Macam itu keadaan dia. Maka dia tak ada satu huruf itu, dia ada dua-dua berlawanan tu tak ada. Dua-dua berlawanan tu ada, dia tak akan ada keadaan macam itu. Yang mesti kalau ada 5 huruf, 5 sifat tu, baki daripada sifat tu dia tak ada. Jadi itu perbahasan tentang sifat yang yang ada lawan baginya. Dan nanti akan ada di sana sifat yang tak ada lawan. Maknanya dia bukan macam tadi. Kalau dah ambil 5 sifat, dia ambil berlawanan tak. Yang seterusnya ni yang ada lawan ni pula, dia setiap huruf tu dia akan ambil beberapa daripada 7 ni tadi, 2 daripadanya dia akan ambil. Maknanya 2 daripada itu akan ada pada sifat huruf bagi huruf-huruf yang ada. Baik, jadi untuk hari ini insya-Allah kita akan sampaikan sampai sini saja. Nanti minggu depan kita akan habiskan bab yang satu lagi, iaitu yang ada lawan, yang tak ada lawan baginya, dan insya-Allah nanti kita akan khatamkan tentang sifat huruf insya-Allah taala. Barakallahu fikum. Sampai sini sahaja pada hari ini. Ada soalan untuk ditanya di ruangan komen? Baik, untuk ini secara teori, walaupun mungkin ada orang dia tak berapa faham, sebab bila kita sebut bacaan ni sebenarnya dia perlu kepada bunyi dan pendengaran. Dia bukan sekadar teori. Jadi untuk nak lebih faham maksud daripada sifat-sifat ni secara teorinya, maka itu perlu dengar kepada praktikal. Nanti guru yang mendengar sifat huruf yang dibuat oleh pelajar, dia akan tahu sifat. Contohnya bila kita sebut satu-satu huruf ba ta sa ja tu, nanti guru akan tengok ni cukup tak, ni betul tak makhraj yang dikeluarkan tu. Kemudian sifat dia betul tak dia buat. Kemudian ba, semak pula ba ni yang orang ni buat keluar daripada huruf tempat hurufnya ke tidak. Baik, kalau dah keluar daripada makhraj yang betul, adakah sifat-sifatnya dia buat betul? Maka dia cek satu-satu huruf itu. Dan setelah dia buat bacaan macam itu, dia semak satu-satu sampailah huruf dia. Kemudian dia akan semak balik semula orang ini buat bacaan itu apabila orang tu baca Quran. Kenapa? Kerana kadang-kadang orang tu dia baca huruf tu betul. Kalau single, kalau tunggal. Tapi bila dia baca Quran, dia jadi sengit-bengit. Dia dah jadi macam itu kan. Jadi guru akan semak. Kalau guru tengok tu, kat sini kamu tak buat itbaq. Kat sini kamu tak buat rakhawah. Kat sini kamu tak buat tu. Kenapa bunyi dia macam ni? Sebab dia sifat dia kena ada ni, kena ada ni, kena ada ni. Maka kat situ lebih mudah difahami dan lebih jelas bagi mereka yang nak belajar, insya-Allah taala. Jadi sampai sini dahulu pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala alam wahkam. Kita akhiri dengan tahlil 3 kali dan selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.